Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, anda bersama lagi dengan Cikgu Kuna dengan tagline kita Matematik Mudah Mesek. Pada hari ini, Cikgu ingin membincangkan tajuk penjelmaan. Yang mana tajuk penjelmaan ini adalah satu tajuk yang memperuntukkan markah yang banyak, sebanyak 12 markah untuk calon-calon SPM KBSM. Jadi, pada hari ini, Cikgu akan pergi kepada slot yang pertama. Untuk siri yang pertama adalah bagaimana ingin membuat penjelmaan bagi suatu titik. Okey, tajuk ini anak-anak pelajar boleh jadikan satu tajuk yang boleh diskor kerana dia adalah satu tajuk yang sangat mudah untuk anak-anak kuasai. Pastikan anak-anak akan mendapat 12 markah. Okey, seperti yang anak-anak tahu, dalam penjelmaan bagi suatu titik akan ada penjelmaan yang dikenali sebagai translasi. Translasi adalah satu penjelmaan yang sangat mudah. Yang sangat mudah dan cikgu percaya semua anak-anak pelajar boleh menguasai penjelmaan bagi translasi ini. Selain daripada melakukan pergerakan titik, translasi juga boleh dikira dengan menggunakan formula iaitu image adalah objek ditambah dengan translasi. Okey, cikgu bawakan anak-anak dengan satu contoh. Contoh yang pertama. Diberi, objek bagi A telah ditandakan seperti dalam rajah. Soalan meminta anak-anak menyatakan image bagi titik A di bawah translasi 6/4. Yang pertama, cikgu tunjukkan bagaimanakah kaedah anak-anak ingin mencari image bagi A tanpa menggunakan formula. Seperti yang kita tahu, translasi 6/4 membawa erti 6 ini adalah pergerakan secara mengufuk. Iaitu pergerakan secara mengufuk sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Jika nilai itu bernilai positif, nombor di atas itu bernilai positif, pergerakannya adalah akan ke kanan. Manakala jika nilai ini adalah negatif, anak-anak mesti gerakkannya ke sebelah kiri. Contoh 6 itu adalah bernilai positif, maka dari titik A, anak-anak gerakkan 6 petak ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi belum selesai kerana kita baru gerakkan satu yang di atas iaitu secara mengufuk. Sekarang kita akan gerakkan 4, yang mana 4 ini merujuk kepada pergerakan yang secara mencancang. Sama ada kalau nombor itu bernilai positif, pergerakannya mesti ke atas. Manakala kalau negatif, dia akan turun ke bawah. So 4 ini adalah pergerakan secara mencancang. Dan kerana 4 itu adalah bernilai positif, maka daripada pergerakan yang anak-anak pindahkan secara mengufuk tadi, gerakkan lagi 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Inilah kedudukan image bagi A. Dan jawapan mesti dinyatakan di dalam bentuk koordinat. Maka koordinat image bagi A adalah 4, 2. Okey, boleh? Mudah kan? Translasi sangat mudah. Okey, bagaimana pula untuk menggunakan formula? Yang mana, seperti yang kita tahu, tajuk penjelmaan akan keluar sama ada kertas 1 ataupun kertas 2. Bagi soalan kertas 1, jawapannya disediakan dalam bentuk ABCD. Dan kemungkinan tak akan ada gambar rajah dalam petak ini diberikan di dalam soalan. So, macam mana kita nak bilang petak jika petak tu tak ada? Maka kita akan gunakan formula. Seperti yang anak-anak boleh lihat, formula untuk mencari image adalah objek ditambah dengan translasi. So, caranya adalah ambilkan koordinat bagi objek yang diberikan tadi. So, koordinat bagi objek adalah -2, -2. So, anak-anak tandakan objek -2, -2. Tambahkan dengan translasi, iaitu translasi adalah 6/4. Apa yang akan kita buat sekarang adalah anak-anak tambahkan X dengan X, iaitu koordinat X adalah -2,
ditambah dengan pergerakan translasi 6 tadi. Maka jawapannya menghasilkan negatif 2 tambah 6. Manakala untuk koordinat Y, negatif 2 ini ditambah dengan translasi yang bergerak secara mencancang, iaitu 4. Maka pengiraannya adalah negatif 2 tambah 4. Maka apakah imej yang terbentuk? Negatif 2 tambah dengan 6 menghasilkan 4. Negatif 2 ditambah dengan 4 menghasilkan 2. Maka jawapannya juga menghasilkan 4, 2. Sekarang anak-anak boleh lihat jawapan yang kita dapat dengan menggerakkan titik ataupun membilang petak dan juga menggunakan rumus, jawapannya adalah sama. Okey. Jika soalan sebaliknya. Apa maksud soalan sebaliknya? Kalau soalan itu ditukar, diberi imej bagi A adalah 4, 2. Nyatakan koordinat objek A tersebut. Bayangkan katakanlah soalan itu diberi imej terlebih dahulu dan diberi translasi, anak-anak diminta untuk mencari objek. Maka dengan menggunakan formula yang sama, iaitu imej adalah objek tambah dengan translasi, sekarang soalan memberikan nilai bagi imej dan menghendaki koordinat bagi objek. Apa yang perlu kita buat adalah berdasarkan formula yang diberi. Imej adalah objek ditambah dengan translasi. Sekarang soalan menghendaki anak-anak mencari objek. Maka objek adalah sama dengan translasi ini dipindahkan ke sebelah imej. Maka formulanya telah menjadi objek adalah sama dengan imej ditolak dengan translasi. Okey. So, apakah imej yang diberi? Katakanlah imej diberi adalah 4, 2. Dan translasi yang diberi adalah 6, 4. Okey, sekarang dengan kaedah yang sama, koordinat X ditambah dengan pergerakan yang secara mengufuk. 4 okey, sekarang sebab operasi kita dah tertukar ya, bukan tambah, tolak. Maka 4 ditolak dengan 6. 4 ditolak dengan 6. Sekali lagi, bagi koordinat Y, iaitu 2, ditolak dengan translasi yang bergerak secara mencancang. Maka 2 ditolak dengan 4. Okey, so sekarang kita dah boleh cari nilai dia, iaitu 4 tolak dengan 6 menghasilkan negatif 2. 2 ditolak dengan 4 menghasilkan negatif 2. So, anak-anak boleh lihat sekarang, objek yang diberi pada asalnya tadi, apabila diminta kita mencari, apabila diberi imej dengan translasi, kita dapat objek yang asal tadi. Jadi begitulah anak-anak boleh terbalikkan formula-formula yang diberi. Sama juga jika diberi imej dengan objek di bawah translasi, soalan menghendaki anak-anak mencari translasi, maka anak-anak tukarkan formulanya, translasi adalah sama dengan imej ditolak dengan objek. Maka kita akan dapat pergerakan translasinya. Okey. Contoh, cikgu tunjukkan satu contoh. Bagaimana jika diberi objek dan imej di bawah satu translasi, anak-anak diminta untuk mencari apakah translasinya. Maka formula adalah translasi. Okey, apabila kita hendak mencari translasi, maka imej yang akan ditolak dengan objek. So, sekarang imej ditolak dengan objek. Apakah imej yang diberi? Katakanlah imejnya diberi 4, 2. Ditolak dengan objek negatif 2, negatif 2. Okey, cikgu tukarkan ke bawah sikit ya, sebab tak muat tu. So, imej adalah 4, 2. Ditolak dengan objek negatif 2, negatif 2. Okey, apa yang kita nak buat? Okey, koordinat X ditolak dengan koordinat X.
Maka X ditolak dengan koordinat X. Dan jangan lupa kedudukan bagi translasi adalah ditulis secara mencancang macam ni. Maka 4 ditolak dengan negatif 2. Dan Y, tengok pula koordinat Y. 2 ditolak dengan negatif 2. 2 ditolak dengan negatif 2. So, apakah hasilnya? 4 ditolak dengan negatif 2 menghasilkan 6. Dan 2 ditolak dengan negatif 2 menghasilkan 4. So, nak nampak sekarang bagaimana formula ini ditukar terbalikkan dalam mencari objek, image ataupun translasi. Jadi cikgu harap anak-anak boleh dapat dan faham apa yang ingin cikgu sampaikan melalui formula image sama dengan objek ditambah dengan translasi. Okey. Sekali lagi cikgu bawakan contoh pada anak-anak. Contoh yang kedua, soalan berhendaki nyatakan image bagi titik B di bawah translasi negatif 5, 7. Okey, katakanlah kita nak gerakkan petak. Yang pertama, cikgu akan tandakan koordinat B. Koordinat B ini ingin digerakkan negatif 5, memberi maksud pergerakannya adalah secara mengufuk. Tetapi apabila nilainya negatif, maka pergerakan itu akan bergerak ke kiri. Maka apa yang perlu kita buat daripada B? Gerakkan 5 petak ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Dan nilai bagi 7 merujuk kepada pergerakan yang secara mencancang. Mencancang dan yang mana jika nilainya bernilai positif, dia akan bergerak ke atas. Maka gerakkan 7 ke atas. Daripada tempat yang kita berhenti tadi, gerakkan 7 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan akhirnya inilah kedudukan image bagi B yang kita cari. Dan jawapan mesti dinyatakan dalam koordinat. Maka B adalah negatif 2, 4. Okay. Dan cikgu tunjukkan bagaimana jika kita gunakan formula. Kita kena ingat balik apakah formula yang perlu kita gunakan. Image adalah objek ditambah dengan translasi. Objek, apakah objek bagi B? Objek bagi B adalah 3, negatif 3. Jadi, 3, negatif 3 ditambah dengan translasi negatif 5, 7. Seperti yang cikgu tunjukkan tadi, X ditambah dengan pergerakan yang mengufuk menghasilkan 3 tambah dengan negatif 5. Dan, okey, seterusnya Y ditambah dengan Y menghasilkan negatif 3 tambah 7. Apakah jawapan yang terhasil? 3 ditolak dengan 5 menghasilkan negatif 2. Dan negatif 3 tambah dengan 7 menghasilkan 4. Jadi sekarang anak-anak boleh lihat, cikgu buktikan sama ada pergerakan dilakukan secara bilang petak ataupun menggunakan formula. Jawapannya adalah sama. Okey, jadi cikgu harap apabila soalan keluar berkaitan dengan translasi, anak-anak boleh gunakan kedua-dua cara tersebut. Untuk penjelmaan yang kedua, cikgu pergi kepada penjelmaan yang berlaku secara pantulan. Seperti yang kita tahu, pantulan ini akan berlaku sama ada dipantul pada paksi X atau pantul pada paksi Y. Atau mungkin juga pantulan ini berlaku pada garis X sama dengan suatu nombor atau pantulan pada garis Y pada suatu nombor. Bagaimanakah kita nak cari dia? Okey, cikgu akan tunjukkan pada anak-anak satu contoh yang pertama. Nyatakan image bagi titik C di bawah pantulan pada paksi Y. So, sekarang soalan berhendaki kita pantulkan pada paksi Y. Step yang pertama, anak-anak highlightkan apakah paksi yang kita nak pantulkan tadi supaya apabila kita nak bilang petak, kita tahu itulah paksi yang kita nak.
So, sekarang paksi Y-nya kat sini. Highlightkan paksinya. Okey. Setelah highlightkan paksi, apakah objek yang kita nak tadi? Daripada situ, kita akan mula membilang pergerakan petaknya. Contoh, C sekarang berada di sini. Gerakan petak tersebut untuk menghampiri paksi itu. 1, 2, 3. Titik C bergerak sebanyak 3 petak untuk sampai ke paksi Y. Maka apa yang berlaku adalah sekali lagi dari paksi Y, daripada paksi Y, gerakkan 3 lagi petak ke belakang. Pantulkan 3 petak ke belakang. 1, 2, 3. So, jawapannya adalah C prime. Image-nya adalah negatif 3, 2. Okey, boleh nampak? Jawapannya adalah negatif 3, 2. Okey, katakanlah cikgu tukar soalan ini dipantulkan pada paksi X. Bagaimana pula jika soalan ini dipantulkan pada paksi X? Maka, langkah yang pertama, anak-anak highlightkan manakah paksi X. So, paksi X-nya adalah di sini. Sekarang titik C di atas. Apabila paksi X berada di bawah, maka dia akan kena gerakkan ke bawah. Sebanyak 2 petak. 1, 2. Daripada paksi X, gerakkan lagi 2 ke bawah. 1, 2. So, ini adalah image bagi C yang kita cari di bawah pantulan paksi X. Maka jawapannya adalah 3, negatif 2. Boleh nampak? Kalau paksi, dia hanya ada paksi X dan paksi Y sahaja. Bagaimana pula kalau dipantul pada garis? Sama ada garis X sama dengan nombor yang diberi ataupun pada garis Y pada sesuatu nombor yang dia tetapkan. Kita pergi pada contoh yang kedua. Okey, pantulan pada garis. Kalau tadi cikgu tunjukkan contoh adalah pantulan pada paksi Y dan paksi X. Sekarang contoh yang kedua bagi pantulan adalah pada garis Y sama dengan negatif 1. Langkah yang pertama seperti yang cikgu bagi tahu tadi, highlightkan manakah paksi bagi pantulan garis Y sama dengan negatif 1. Maka kita lihat, paksi pada garis Y sama dengan negatif 1 memberi maksud paksi itu mesti memotong paksi Y pada nombor negatif 1. Okey, manakah nombor negatif 1 pada paksi Y? Ini adalah nombor negatif 1 pada paksi Y. Maka bagaimanakah paksi pada garis Y sama dengan negatif 1? Macam manakah kita nak lukis paksi pantulan pada garis Y sama dengan negatif 1? Maka garis itu mesti memotong paksi Y pada negatif 1. So, step yang pertama, anak-anak lukiskan ataupun highlightkan paksi pantulan Y sama dengan negatif 1. Itulah pantulan pada garis Y sama dengan negatif 1. Nampak? Yang mana pada garis, dia bukan di paksi X atau di paksi Y, tetapi garis itu adalah garis yang akan memotong pada paksi Y. Kerana garis itu adalah garis Y sama dengan negatif 1. Sekarang kita gerakkan titik yang kita nak pantul tadi adalah titik D. Maka kita akan gerakkan ke atas. Berapa yang perlu kita gerakkan? 1, 2, 3. Sekali lagi cikgu nak gerakkan ke atas. 1, 2, 3. So, ini adalah image bagi D tersebut. Apakah koordinatnya? Koordinat bagi D adalah negatif 3, 2. Okey, itu adalah satu contoh pantulan pada garis Y sama dengan negatif 1. Bagaimana kalau dipantulkan pada garis X? Okey, cikgu tunjuk pada contoh yang sama. Katakanlah soalan sekarang nak dipantulkan pada garis X sama dengan negatif 1. Cikgu tukar daripada Y sama dengan negatif 1 kepada X sama dengan negatif 1. Langkah yang pertama, macam tadi juga, buat satu paksi pantulan di manakah kedudukan garis X sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 memberi maksud
garis ini memotong, memotong paksi X pada nombor negatif 1. So, langkah pertama, buatkan dahulu manakah paksi pantulan yang kita nak pantul tadi. Paksi X yang memotong pada negatif 1. Ini adalah negatif 1 pada paksi X. Maka, step yang pertama, buatkan paksi pantulan tersebut. So, kita dah ada paksi pantulan tersebut, maka apa yang anda nak kena buat adalah gerakkan imej objek bagi D tersebut kepada paksi pantulan berikut. 1, 2, maka gerakkan 1, 2. So, kedudukan D prime adalah 1, negatif 4. Boleh? Senang kan? InsyaAllah, tajuk penjemahan bagi suatu titik ini, cikgu yakin anak-anak akan boleh kuasai 100%. Okey. Seterusnya, pantulan yang agak susah sedikit. Kalau tadi garisan paksinya adalah mencancang. Sekarang anak nak lihat paksi pantulannya adalah condong. Ya, kita boleh lihat sekarang paksi pantulannya adalah condong, sama ada ke kiri, ke kanan, bukan lagi garisan yang lurus ataupun garisan yang straight memotong paksi X atau paksi Y. Contoh, cikgu ambil pantulan pada garis Y sama dengan X tambah 1. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kita mesti ingat bila kita nak pantul, pergerakan pantulan itu mesti 90 darjah. Pantulan itu bergerak sebanyak 90 darjah, iaitu secara tegak. Okey, so ambilkan pembaris. Okey, anak-anak sediakan pembaris. Pastikan pembaris itu gariskan titiknya kepada paksi berikut secara tegak 90 darjah. Atau dengan cara yang mudah, anak-anak pastikan pembaris ini diletakkan kena pada perpenjuru bagi petak tersebut. Okey, contoh di sini petaknya kita melalui perpenjuru petak tersebut. Okey. So, berapa petak yang kita nak gerakkan? Contoh daripada F ke paksi tersebut, kita gerakkan sebanyak 1, 2, 2,5. Okey, itu 2,5 petak lagi. Maka anak-anak pantulkan juga sebanyak 2,5 petak lagi. Setengah, 1, 2. Nampak? Inilah kedudukan bagi F prime, bagi imej F yang kita nak cari tadi. Jangan sesekali anak-anak pantulkan secara mengufuk macam ni. Itu adalah jawapan yang salah. Kenapa? Kerana sekarang paksi pantulan kita adalah garisan yang condong, maka kita kena pantulkan secara tegak 90 darjah. Dan pantulan mesti adalah sama jarak di antara satu sama lain. Maka titik F kita adalah 1, negatif 3. Boleh? Okey. Dan di akhir slot, cikgu ingin bawa anak-anak pada satu penjermaan yang boleh dikatakan ramai anak-anak pelajar sering melakukan kesilapan. Malah ada yang tinggal di dalam peperiksaan tidak buat penjermaan apabila penjermaan itu adalah berkaitan dengan putaran. Yang mana boleh dikatakan majoriti anak-anak pelajar rasa putaran ni satu tajuk yang susah. Satu perkara yang susah untuk diputarkan. Sama ada 90 darjah ikut jam ataupun lawan jam. Rasa susah nak buat macam mana. Maka pada hari ini cikgu akan ajarkan bagaimanakah teknik L boleh digunakan untuk membuat putaran bagi suatu objek apabila pusat diberi. Kita pergi kepada contoh yang pertama. Titik G mengalami putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik negatif 2, 1. Dan soalan menghendaki nyatakan imej bagi G. Step yang pertama untuk membuat putaran. Yang pertama, anak-anak tandakan objek. Contoh dalam soalan ni, objek telah ditandakan. So, settle step kita yang pertama. Tetapi kalau soalan belum tandakan objek, dia bagi dalam bentuk koordinat, maka langkah yang pertama, anak-anak kena tandakan objek tersebut.
Okey. Step yang kedua, tandakan pusat. Tandakan pusat. Manakah pusat yang kita nak putarkan tadi? Okey, sekarang kita tengok soalan. Okey. Pada titik -2, 1. Ini adalah pusat putaran yang akan kita putarkan titik G tersebut. So, tandakan pusat -2, 1. So, ini adalah pusat. Step yang ketiga. Okey, step yang ketiga, buat L. Buat L dari pusat ke objek. Buat L dari pusat ke objek yang mana pergerakan L itu mesti dibuat panjang dahulu baru pendek. Okey. Apa maksud cikgu? Okey, yang pertama, tandakan objek. Step yang kedua, tandakan pusat. Step yang ketiga, buat L dari pusat ke objek, panjang dahulu baru pendek. Maksudnya dari pusat, cikgu gerakkan mengufuk dahulu sebab dia panjang, diikuti mencancang kerana mencancang itu lebih pendek. Jadi, cikgu tak nak anak-anak buat pendek dahulu baru panjang. Kalau maksud pendek dahulu ni macam ni. Anak-anak gerakkan atas dulu, baru mengufuk. Yang tu pendek dahulu, baru panjang. So, tak nak. Kenapa? Sebab kita dah belajar daripada tadika lagi. Nak tulis huruf L, panjang dahulu, baru pendek. So, sekarang kita mesti buat daripada pusat, panjang dahulu, barulah pendek. So, jawapan kita, L kita berada dalam bentuk macam tu. Selepas anak-anak buat L, sekarang kita kaitkan L itu dengan sistem jam. Okey, macam mana maksud cikgu sistem jam? Okey. Ini adalah jarum jam yang mana kalaulah kedudukan di atas adalah jam 12. Ke kanan jam 3, di bawah adalah jam 6 dan ke kiri adalah jam 9. Jadi apa yang kita boleh perhatikan di pusat ini, untuk ke objek tersebut kita bergerak ke arah kanan. So ke arah kanan menunjukkan jarum jam adalah pukul 3. Sekarang soalan menghendaki kita putarkan ikut arah jam. Jam 3, bila nak pusingkan mengikut arah jam akan bergerak ke jam 6. Manakala kalau lawan jam daripada jam 3 akan bergerak ke jam 12. Sekarang daripada jam 3 ikut jam akan bergerak ke jam 6 ke bawah. Dan jarum jam akan sentiasa sama panjang. Tak kira lah dia gerakkan kat jam mana sekalipun, mesti jarum jam itu akan sama panjang. Okey, katakanlah daripada pusat ini, jarum jam itu ada berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5 petak. Maka daripada jam 3 nak turun ke jam 6 pun, dia mesti gerakkan sebanyak 6 petak juga. Okey, 5 petak ya. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 petak. Maka dia akan gerakkan ke bawah 5 petak juga. Maka, daripada pusat, bilang 5 petak. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kita gerakkan ke bawah? Kerana dari jam 3 menghala ke jam 6. Okey. Tetapi anak-anak kena faham. Semasa kita gerakkan ke jam 3 tadi, okey, ke jam 3 tadi, dia ada lagi ke atas sebanyak 1 petak. Okey, kedudukan dia L. Yang mana bila kita gerakkan ke bawah, okey, L yang mencancang ini masih ada. Maka daripada atas bila kita gerakkan ke bawah, L yang atas tadi mencancang akan ke sebelah kanan. Okey, boleh nampak? Jadi inilah image bagi G prime. Yang mana bila cikgu putarkan daripada jam 3 turun ke bawah, L ini akan ke sebelah kanan. Bagaimana berlaku kalau diputarkan lawan arah jam? Lawan arah jam bermaksud dari jam 3 akan ke jam 12. Maka dia akan naik ke jam 12 dan dia akan menghala ke kiri. Jadi, kalau cikgu nak tunjukkan bagaimana putaran berlaku lawan arah jam, daripada pusat cikgu naik sebanyak 5 petak juga.
1, 2, 3, 4, 5. Okey. Lebih daripada petak yang diberi. Tetapi jangan bimbang. Jangan kata soalan ni salah. Pernah keluar dalam SPM yang sebenar, memang nak cari imej itu melebihi daripada petak yang diberikan. Tetapi itu tidak bermakna soalan yang diberikan adalah soalan yang salah. Kita mesti tahu dengan sendiri. Contoh selepas nombor 4, 5, maka selepas tu adalah 6. Dan yang mencancang tadi, apabila diputarkan akan ke kiri sebanyak 1 petak. So, itulah kedudukannya apabila putaran lawan arah jam. Berapakah imejnya? Imejnya adalah negatif 3, 6. Okey. Bagaimana pula kalau nak diputarkan sekali lagi? Boleh. Bila diputarkan sekali lagi pun, dia akan bilangan jarum jam dia tetap sama, iaitu 5 petak juga. So, daripada pusat dia, kita gerakkan 5 petak ke kiri. Kerana lawan jam lagi, maka dia akan ke jam 9. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Lebih 2 petak. Dan dia akan ke bawah. Okey. So, kalau cikgu buat satu putaran lengkap, dia akan menghasilkan satu bentuk nazi macam ni. Tetapi dalam peperiksaan, anak-anak tak perlulah buatkan semua putaran lengkap ni. Buat hanya mengikut kehendak soalan sahaja. Jadi cikgu harap anak-anak boleh kuasai macam mana nak membuat putaran bagi suatu titik. Contoh yang seterusnya, sekali lagi cikgu tunjukkan putaran. Okey, yang pertama, tandakan objek. Titik negatif 4, 3 mengalami putaran. So, tandakan objek negatif 4, 3. So, tengok soalan ini, dia tidak plotkan objek. Yang mana objek itu kita dikehendaki plotkan sendiri. Step yang kedua, tandakan pusat. Pada asalan, bermaksud pusat kita pada 0, 0. Sekarang, step yang ketiga, buat L daripada pusat. So, daripada pusat, buat L panjang dahulu, diikuti pendek. So, sekarang kita kaitkan dengan sistem jam, yang mana pusat kita kat sini, objek ke arah kiri bermakna jam 9. Kalau nak ikut jam, 9 akan bergerak ke jam 12. Manakala kalau lawan jam, daripada jam 9, dia akan turun ke bawah. Maka akan bergerak ke jam 6. Sekarang soalan menghendaki kita membuat putaran 90 darjah lawan arah jam. Maka daripada jam 9, dia akan bergerak ke bawah. Kerana putarannya adalah lawan arah jam. Dan bilangan jam dia tadi, jarum jam dia tadi sama. Berapakah bilangan petak dia? 1, 2, 3, 4 petak. Maka dia akan ke bawah sebanyak 4 petak juga. 1, 2, 3, 4. Manakala kalau jarum jam 9 tadi dari atas, bila dia gerakkan ke bawah, L dia akan berada di sebelah kiri. Maka, gerakkan lagi ke kiri 1, 2, 3. So, inilah imej bagi titik negatif 4, 3 tadi. Dan apakah jawapannya? Jawapannya adalah, tuliskan di dalam bentuk koordinat, maka jawapannya adalah negatif 3, negatif 3. Bagaimana kalau soalan menghendaki putaran 90 darjah ikut arah jam? Bermaksud daripada jam 9 akan bergerak ke jam 12. Jadi, sama panjang gerakkan 4 petak ke atas. 1, 2, 3, 4. Dan L tadi akan bergerak ke kanan sebanyak 3 petak. 1, 2, 3. So, itulah kedudukan imej apabila putaran ikut arah jam. Dan kalau nak putarkan sekali lagi, maka sekali lagi kita akan putarkan daripada sini 4 petak ke kanan. 1, 2, 3, 4 dan 3 ke bawah. 1, 2, 3. Sekali lagi kita nampak putaran dia membentuk satu putaran lengkap dan membentuk nazi. Okey? So, cikgu rasa anak-anak tak ada masalah untuk membuat putaran bagi suatu titik.
Dan akhir sekali, putaran 180 darjah yang sangat mudah. Bagaimana nak mencari putaran bagi putaran 180 darjah? Ada dua cara, sama ada anak-anak nak gunakan pembaris pun boleh. Bagaimana cara nak gunakan pembaris? Yang pertama, tandakan objek. Contoh titik 4 negatif 2 diputarkan 180 darjah berpusat. So, tandakan dahulu objek 4 negatif 2 di sini. Pusat 10 di sini. Okey, selepas itu anak-anak ambilkan pembaris tadi. Okey, pastikan pembaris itu diletakkan betul-betul menghampiri bucu petak yang kita nak tadi. So, anak-anak gariskan. Okey, gariskan. Okey, saya guna pen sekejap ya. Okey. So, kita gariskan okey ke atas. Okey, bila kita gariskan ke atas, kita dah nampak di manakah imej yang akan terbentuk. Okey, kita bilang 1, 2, 3. Daripada sini 1, 2, 3. Maka imejnya berada di koordinat negatif 2, 2. Tanpa menggunakan pembaris. Kerana kalau dalam latihan biasa, soalan mungkin petak dia tu bukan segi 4 sama. Bukan segi 4 sama, bermaksud tak sama panjang. Tidak boleh guna pembaris. Kalau kita guna pembaris, petak bucu yang kita nak cari imej nanti, dia akan lari sedikit. Jadi bagaimana cara kalau tak nak bilang pembaris? Okey, cara dia lagi mudah. Anak-anak gerakkan, katakanlah ni objek dia. Bilang kalau mengufuk tadi 1, 2, 3, kemudian mencancang 1, 2. Sekali lagi gerakkan 1, 2, 3 secara mengufuk dan 2 secara mencancang 1, 2. Maka inilah imej yang kita nak tadi. Maksudnya kita gerakkan mengufuk secara 2 kali, bilangan yang sama, dan mencancang juga bilangan yang sama sebanyak 2 kali. Okey, bagaimana kalau kita nak buat pergerakan secara mencancang dahulu diikuti mengufuk? Sama sahaja. Contoh cikgu buat, okey, mencancang 2 diikuti mengufuk 3, maka sekali lagi mencancang 2 diikuti mengufuk 3. Dia akan dapat jawapan yang sama. Jadi putaran 180 darjah adalah satu putaran yang sangat senang. Jadi, itu sahaja perkongsian cikgu. Bagaimana cara anak-anak ingin membuat putaran bagi suatu titik. Yang mana markah ini memperuntukkan markah sehingga 4 markah. Bagaimana putaran ataupun translasi ataupun pantulan, dia gabungkan menjadi 2 penjelmaan. Okay, jadi cikgu harap dengan perkongsian teknik-teknik mudah untuk membuat penjelmaan bagi suatu titik ini, anak-anak boleh menguasai dengan baik dan dapat menjawab soalan di dalam peperiksaan nanti. Okey, sehingga kita jumpa lagi pada siri yang kedua, bagaimana suatu objek dan imej boleh dihuraikan. Pada siri yang kedua, cikgu akan berkongsikan bagaimana cara untuk menghuraikan suatu putaran ataupun translasi ataupun pantulan ataupun pembesaran berlaku apabila diberi objek dan imej. Sehingga jumpa lagi, pastikan anak-anak yakin boleh untuk dapat A+ di dalam matematik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.